Okey, topik kita kali ini ialah fokus pada bab 3 reka bentuk dalam perniagaan, iaitu 3.1 reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Okey, sebelum ni kita banyak bina produk kan. Okey, kali ni kita akan bina instrumen pemasaran iaitu pengiklanan. Apa yang akan kamu dapat melalui topik pada kali ini ialah nyatakan maksud pemasaran. Yang kedua, kamu boleh menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Yang ketiga, kamu boleh mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, apa itu pemasaran? Okey, pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Okey, kenapa kamu kena belajar mengenai pemasaran? Fokus pada tajuk pada hari kali ini ialah reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Okey, awak dah bina banyak produk. Mungkin produk awak, okey, contohnya awak nak bina produk bekas pensel elektronik ataupun bekas pensel yang automatik boleh buka sendiri. Mungkin di pasaran dah ada, tapi apa kelebihan yang awak punya produk? Okey, macam mana awak tunjukkan kelebihan awak tu? Dengan cara awak buat iklan yang kreatif, dengan cara awak pemasaran yang kreatif. Okey ya. Kita definisi pemasaran. Pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Okey, menurut Philip Kotler, pemasaran ialah satu proses sosial dan pengurusan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna menerusi proses pertukaran produk nilai antara satu sama lain. Pemasaran ialah satu proses sosial dan pengurusan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna menerusi proses pertukaran produk nilai antara satu sama lain. Ini menurut Philip. Okey, maksudnya kat sini, untuk berlakunya proses pemasaran, kena ada proses sosial dan pengurusan. Maksudnya pengurusan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna menerusi proses pertukaran produk. Contohnya, awak ada pensel, bukan pensel automatik. Proses pemasaran itu ialah bagaimana bekas pensel itu berada daripada awak sehingga sampai ke tangan penerima. Okey, prosesnya apa yang ada? Mungkin awak bertutur, mungkin awak buat pengiklanan, itu proses-proses sosial dan pengurusan. Okey, pemasaran. Kita ulang sekali lagi. Pemasaran ialah proses atau aktiviti yang dilakukan oleh pihak pengeluar untuk memasar dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Proses atau aktiviti yang dilakukan oleh pihak pengeluar atau memasar dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, ini catat alih yang dalam ni ialah catat alih proses atau aktiviti yang dilakukan daripada keperluan dan kehendak pengguna. Apa yang pengguna perlukan, apa pengguna mahu, kemudian daripada keperluan dan kehendak yang pengguna nak tu, ada di permintaan. Bila ada permintaan, baru kita boleh keluarkan produk. Okay, keluar produk, nilainya, nilai setikanya macam mana, tinggi, orang nak ke tak nak, orang bagaimana. Kemudian lakulah pertukaran. Kena ada urus niaga dan pasaran. Okey, faham Okey, kita ulang, kita revise sikit. Kalau kamu pernah belajar, kalau kamu semasa sekolah rendah, apa maksud keperluan? Apa beza keperluan dan kehendak? Keperluan ialah apa yang kamu betul-betul perlu untuk hidup. Contohnya, makanan, pakaian, tempat tinggal. Manakala kehendak ini ialah keperluan yang ditambah nilainya. Contohnya, tadi awak perlukan makanan. Cukup dengan makanan seperti nasi. Tetapi menjadi kehendak apabila awak nak makan McDonald, KFC, makanan-makanan yang mahal. Okey, faham Okey, ini ialah contoh pemasaran kepada kereta Proton. Okey, keluaran Proton. Perlawanan rujuk buku teks awak, muka surat 126 dan 127. Okey, daripada sini dia bagi tahu daripada pengeluar pergi kepada pergudangan.
pergudangan pergi bahagian pengangkutan, nak angkut awak punya kereta tu pergi kepada showroom untuk buat promosi. Bila buat promosi ada orang nak beli, berlakulah perniagaan. Daripada perniagaan berlaku jual beli, baru sampai kepada tangan pengguna, sama ada pengguna akhir ataupun pengguna organisasi. Apa maksud pengguna akhir tu? Pengguna individu. Okey, itu ialah proses jual beli. Okey, peranan reka bentuk dalam pemasaran. Okey, tadi awak tahu mengenai definisi, kemudian definisinya ialah proses atau aktiviti yang dilakukan. Jadi contoh tadi adalah contoh dalam Proton Holding. Okey, sekarang awak kena faham apa peranan reka bentuk dan pemasaran. Kenapa awak nak kena tahu reka bentuk dan pemasaran? Kenapa awak nak kena tahu pengiklanan tu apa? Produk yang ingin dipasarkan terdiri daripada sesuatu barangan atau perkhidmatan. Setiap produk yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut merujuk kepada kualiti yang ada pada produk, reka bentuk, warna atau saiz produk. Reka bentuk produk ini dipersembahkan dengan baik, memainkan peranan penting dalam pemasaran bagi menarik perhatian pengguna. Peranan reka bentuk dan pemasaran daripada 3. Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna, mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Okey, peranan reka bentuk terdiri daripada 3 memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna dan juga mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Okey, kita pergi detail, lebih terperinci dalam setiap peranan ni. Okey, yang pertama tadi ialah keperluan dan kehendak pengguna. Ia memainkan peranan dalam memenuhi keperluan dan kehendak pengguna melalui fungsi produk, reka bentuk produk, kekuatan dan kelemahan produk, nilai produk dan brand. Okey, apa maksud fungsi produk ni? Okey, fungsi produk, berdasarkan fungsi, pengguna akan membuat pertimbangan sebelum membuat keputusan untuk membeli satu produk berdasarkan fungsi produk tersebut. Okey, jadi dalam buku teks awak muka surat 129 ada contoh reka bentuk fail. Fungsinya, okey, pelbagai fungsi: menyimpan helaian tugasan, menyimpan helaian tugasan mengikut kategori, menyimpan sijil-sijil dan dokumen persendirian. Setiap itu ada fungsi tertentu. Jadi berdasarkan keperluan dan kehendak pengguna, fungsi produk memainkan peranan. Kemudian reka bentuk produk. Lazimnya reka bentuk produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna akan mudah dipasarkan. Reka bentuk produk yang memenuhi keperluan dan kehendak pengguna akan mudah dipasarkan. Maksudnya tadi, keperluan dan kehendak pengguna dalam reka bentuk produk. Kalau produk tersebut cantik, pengguna suka, senang untuk dipasarkan. Macam sekarang, pengguna suka telefon yang canggih, yang kecil, yang compact, yang nipis, yang ringan. Jadi, iPhone sekarang orang ramai beli. Samsung sekarang orang ramai beli. Okay, Huawei kenapa orang ramai beli? Okay, macam tu Itu contoh telefon. Mungkin dari segi pakaian. Okay. Kemudian, kekuatan dan kelemahan produk. Sesuatu produk yang direka seharusnya mempunyai fungsi yang tersendiri. Prinsip reka bentuk ialah perkara yang menjadi panduan kepada pengeluar untuk mencipta produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okay. Pengguna harus mengetahui produk yang diperlukan sama ada mementingkan kekuatan reka bentuk produk berbanding fungsi atau mementingkan kekuatan fungsi berbanding reka bentuk produk. Apa maksudnya pula lah? Mementingkan kekuatan reka bentuk produk berbanding fungsi atau mementingkan kekuatan fungsi berbanding reka bentuk produk. Okey, dalam buku teks awak ada contoh. Yang pertama gambar kipas, contoh muka surat 131. Awak boleh rujuk. Apa tak? Okey Untuk kipas yang berwarna putih, kekuatan fungsi kipas mempunyai kuasa putaran angin yang kuat dan laju. Tapi kelemahannya reka bentuk kipas yang kurang menarik. Maksudnya kekuatan dia dengan fungsi dia lebih dipentingkan. Okey. Yang
Gambar kipas yang kedua, kekuatan reka bentuk kipas yang menarik. Kelemahan fungsi kipas mempunyai kuasa putaran angin yang perlahan. Okey, faham ke kat situ perbezaan dia? Okey, seterusnya nilai produk. Nilai produk bagi pengguna lazimnya wujud berdasarkan keperluan dan kehendak pengguna. Nilai terhadap sesuatu produk dan perkhidmatan akan diperoleh apabila pengguna mendapat faedah daripada penggunanya. Nilai barang maksudnya apa yang perlu ada dalam produk tersebut. Mungkin pengguna perlukan warna yang menarik. Itu maksud nilai. Mungkin pengguna memerlukan aplikasi teknologi internet. Satu, ada yang tak nak guna internet, ada yang nak guna internet, ada yang nak guna wayar, ada yang tak nak guna wayar. Itu nilai produk yang mengikut keperluan dan kehendak pengguna. Setiap pengguna ada cita rasa yang berbeza. Okey, kemudian trend. Trend produk ditentukan oleh permintaan dan penawaran ke atas sesuatu produk, perkhidmatan, gaya hidup, teknologi dan sebagainya. Okey, dalam buku teks awak lagi muka surat 133. Dalam kat sini tunjukkan trend telefon bimbit. Telefon bimbit kalau tak rujuk buku teks pun awak tahu trend dulu dengan trend sekarang. Okey, faham keperluan dan kehendak pengguna. Peranan reka bentuk pemasaran. Okey, yang pertama keperluan dan kehendak pengguna berdasarkan fungsi produk, reka bentuk produk, kekuatan dan kelemahan produk, nilai produk dan juga trend. Okey, kemudian peranan yang kedua ialah saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Komunikasi ialah proses untuk menyampaikan maklumat dan perihal mengenai produk dan perkhidmatan. Komunikasi berlaku antara dua pihak, pengeluar dan juga pengguna. Reka bentuk suatu produk memainkan peranan yang penting sebagai saluran komunikasi kepada pengguna untuk membeli sesuatu produk. Sebab apa? Setiap produk mesti ada pengenalan diri untuk menarik minat pengguna yang dikenali melalui penjenamaan produk. Contoh penjenamaan produk apa dia? Penjenamaan produk menggunakan bentuk nama, contohnya Pos Malaysia. Lambang dia Pos Malaysia. Kemudian KTM. Kemudian bentuk cap dagangan. Kemudian bentuk cap. Beza bentuk cap dagangan, contohnya Jasmine, Lexus. Cap dagangan dalam bentuk perkataan, logo, gambar, nama, huruf atau kombinasi kesemuanya yang mempunyai simbol TM atau R atau C. Itu cap dagangan. Manakala bentuk cap menggunakan bentuk simbol, reka bentuk warna atau huruf yang unik. Beza dia, tadi ada logo TM dekat kecil tu. Ada logo R, ada logo C. Okey, bentuk persendirian. Kemudian penjenamaan produk yang keempat ialah bentuk persendirian menonjolkan individu yang merupakan pelopor bagi sesuatu produk tertentu. Contohnya KFC. Pada logo KFC tu ada gambar Mr. Colonel. Betul kan? Kenal tak Mr. Colonel KFC tu? Rugilah tak kenal. KFC sedap kan? Okey. Kemudian kesetiaan. Kesetiaan pengguna ialah pilihan pengguna untuk terus kekal dengan produk dan jenama tertentu. Untuk terus kekal terhadap satu jenama, pengguna akan memilih kredibiliti, kualiti, reka bentuk terkini, selamat dan harga yang kompetitif. Contohnya kalau dulu awak suka pakai ubat gigi jenis apa? Colgate, Darlie. Mungkin sampai sekarang awak suka ubat gigi tersebut sebab awak rasa kesan dia bagus kan? Sebab tu kata kesetiaan, saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Bagaimana pengeluar memberikan kesan komunikasi ini kepada awak dalam konsep kesetiaan. Okey, kemudian boleh diingati. Boleh diingati ni senang. Contohnya, sedap dimakan begitu saja. Nyanyi saya kan. Okey, contohnya apa tu? Iklan apa? Gardenia, sedap dimakan begitu saja. Okey, senang kan? Senang
boleh diingati. Kemudian dikenali. Sama juga gardenia, siapa yang tak kenal. Awak tengok je jalur-jalur pada roti, okey, awak tahu ini gardenia walaupun dia kat banyak-banyak dalam kelompok. Betul? Okey, kelompok kat dalam longgokan. Kemudian kebolehpercayaan kepada jenama. Pengguna akan memilih produk yang mempunyai jenama yang boleh dipercayai dan mempunyai ciri-ciri yang terbaik dan segi kualiti, fungsi, jaminan keselamatan dan reka bentuk. Ciri-ciri tersebut yang ada pada sesuatu produk menyebabkan pengguna mempercayai dan seterusnya memilih produk tersebut bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Kebolehpercayaan, contohlah paling dekat dengan awak kat rumah awak, kat almari rumah awak banyak brand produk brand Tupperware kan. Kalau awak rosakkan brand tersebut atau awak hilangkan, apa penjaga awak akan cakap? Siaplah awak kena marah, okey? Sebab dalam mahal. Susah nak dapat. Faham Tapi kenapa orang beli juga walaupun dia mahal? Sebab kebolehpercayaan kepada jenama. Okey, kemudian peranan yang ketiga, pengukuhan penjenamaan sesuatu produk. Salah satu cara untuk meningkatkan kualiti produk, perkhidmatan dan keuntungan adalah dengan melibatkan kegiatan rakan strategi. Gabungan daripada pengeluar produk dan perkhidmatan yang berbeza memberi kesan kepada pengukuhan jenama dan pengurangan kos. Okey. Selain itu, reka bentuk dari segi jenama, pemasaran, sumber luar, pelesenan dan agihan daripada rakan usaha sama dapat digunakan. Terdapat dua jenis. Yang pertama, rakan kongsi teknologi dan produk. Yang kedua, rakan strategi binaan. Contoh rakan perkongsian teknologi dan produk ialah awak yang paling dekat, kereta Proton, kereta Mission Proton. Tapi kereta Proton menggunakan enjin Mitsubishi. Enjin yang kilangnya datang daripada kilang yang sama dengan Mitsubishi. Itu maksud rakan perkongsian teknologi dan produk. Okey, kalau rakan strategi perniagaan ni pula, kita tengok kat buku teks ni, muka surat 138, penjenamaan boleh diperkukuhkan dengan mengadakan rakan strategi perniagaan. Hal ini dapat mewujudkan kerjasama dengan rakan niaga strategi yang berdaya maju, berpengalaman dan menguntungkan kedua-dua belah pihak. Contohnya motosikal dan enjin nasional senaran bahan atau dikenal sebagai Modernas kereta motor Malaysia kan. Sebuah jenama pengeluaran motosikal tempatan yang menghasilkan pelbagai model motosikal. Bagi memperkukuhkan penjenamaan Modernas, pengeluar 6 model terbaru iaitu skuter dan street bike hasil kerjasama dengan dua rakan strategi perniagaan iaitu KYMCO dari Korea dan BAJAJ Auto dari India. Modus operandi Modernas adalah dengan mengambil model yang sedia ada daripada rakan strategi perniagaan, menjenamakan semula dan memasarkan di negara ini. Maksudnya, kita ambil je apa yang ada kat luar sana, kita terus pakai je. Sebab tu kita kata plus rakan strategi perniagaan dia, plan dia tu bagus kan, bijak. Dia ambil je terus guna je. Tadi, rakan perkongsian teknologi dan produk hanya guna sebahagian yang kita buat dalam produk kita. Semua tu, kegiatan tersebut semuanya boleh memberi kesan kepada pengukuhan jenama dan juga pengurangan kos. Okey, itu 3 peranan. Peranan yang pertama tadi apa? Memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Yang kedua, sebagai saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Yang ketiga, sebagai pengukuhan penjenamaan sesuatu produk. Ini semua ialah peranan kepada pemasaran. Apakah peranan pemasaran? Okey, yang seterusnya ialah awak akan kenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Macam mana awak nak kenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan? Okey. Pengiklanan, pernah dengar tak perkataan pengiklanan? Iklan. Pengiklanan bermaksud sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar bersifat tidak peribadi dan ditujukan kepada golongan sasaran.
Pengiklanan bertujuan untuk mempromosi, memperkenalkan, meningkatkan atau melariskan jualan sesuatu produk perkhidmatan atau idea penaja yang tertentu. Okey, maksudnya tadi awak sebelum ni dah reka produk, dah bina produk. Kemudian awak nak jalankan proses pemasaran supaya produk awak boleh sampai kepada pengguna. Okey, dalam proses pemasaran, dalam kerja-kerja pemasaran ada beberapa aktiviti daripada pemilangan, kemudian pengangkutan kepada showroom, daripada showroom sebelum showroom, semasa showroom tu ada kerja-kerja promosi, kemudian baru ada jual beli dan dah sampai ke tangan pengguna itu ialah proses pemasaran. Okey, sebelum sampai ke tangan pengguna, berlaku promosi kan. Okey, sekarang awak punya tugasan awak ialah untuk kena pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Tujuannya untuk awak buat promosi tadilah. Okey, kaedah reka bentuk pengiklanan ada 7 kalau awak tengok dekat slide awak ni. Okey, reka bentuk pengiklanan ialah karya dalam bentuk audio dan visual yang dicipta atau disusun untuk digunakan dalam iklan dengan tujuan memasarkan produk. Untuk awak buat promosi. Okey, bagi memastikan sesuatu produk pengiklanan berkesan, pengeluar perlu mengetahui kaedah reka bentuk pengiklanan yang terbaik untuk memasarkan sesuatu produk. Okey, ada 7 kaedah yang awak boleh guna pakai dengan memaparkan atau membuat audio untuk menunjukkan matlamat produk, penyampaian fakta, demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat, kenyataan merangsang dan juga gambar pegun. Tak kisah awak boleh guna 1, awak boleh guna 2, awak boleh guna 3 atau awak boleh guna semua dalam satu iklan. Okey. Matlamat produk. Iklan menggunakan maklumat produk yang terperinci dan lengkap untuk memperkenalkan produk kepada pengguna. Pengeluar lazimnya menggunakan kaedah reka bentuk pengiklanan ini bagi memperkenalkan ciri-ciri atau keistimewaan produk yang dapat memenuhi keperluan yang dikehendaki. Maksudnya dekat sini untuk buat iklan, contohnya iklan tadi dalam buku teks awak. Nampak tak? Iklan apa? Okey, Kasih Gold Junior muka surat 140. Dia bagi tahu matlamat produk. Kenapa produk ini di reka cipta, direka bentuk. Untuk tujuannya untuk membekalkan tenaga, mengawal selera, bantu kurangkan risiko diabetes ataupun produk lain, contohnya awak keluarkan iron. Awak bagi tahu matlamat produk. Kenapa produk tu dicipta? Okey, untuk memudahkan kerja-kerja menggosok. Kan? Okey, kemudian awak sampaikan fakta. Penyampaian fakta. Iklan menyampaikan fakta secara tepat mengenai produk kepada pengguna. Lazimnya fakta yang disampaikan berkaitan fungsi yang memerlukan bantuan teknikal dan segi penggunaan dan juga pengendalian produk. Ini fakta. Tadi matlamat produk. Okey, kemudian penyampaian fakta. Yang seterusnya, kaedah seterusnya ialah awak ceritakan demonstrasi. Iklan menunjukkan kelebihan dan cara pengendalian produk dalam keadaan yang sebenar. Lazimnya kaedah iklan ini disampaikan melalui rakaman yang ditayangkan di media massa atau secara langsung di hadapan pengguna. Pernah tengok tak orang buat demonstrasi? Okey, ini adalah salah satu kaedah pemasaran. Kaedah membuat iklan. Demonstrasi inilah kaedah yang paling senang dibuat secara live. Cakap orang pun beli. Oh, mop ni senang guna, senang basuh, ringan. Itu demonstrasi. Kemudian, kaedah seterusnya ialah perbandingan. Iklan menggunakan perbandingan antara produk baru dengan produk yang telah lama berada di pasaran. Perbandingan boleh dibuat berdasarkan kualiti, masa, reka bentuk, rasa dan fungsi berbanding produk lain.
Tetapi, jika buat perbandingan, jangan sesekali kita mengaitkan produk orang lain. Memadai dengan kita memberi perbandingan secara umum. Sebab itu adalah kekurangan ataupun menyalahi etika. Okey? Kemudian, kiasan atau ibarat. Iklan menggunakan kiasan atau ibarat bertujuan untuk menegaskan kelebihan yang akan diperoleh pengguna sekiranya pengguna produk mereka. Iklan ini boleh mempengaruhi pengguna secara psikologi. Contohnya, pernah tengok iklan tayar tak? Iklan tayar Michelin. Nak kata baby tu comel sangat kan, sampai selesa tak gerak-gerak duduk dalam kasut tu. Pernah tengok tak iklan ni? Nak katakan punya selesanya tayar Michelin tu. Tu dah tunjuk kiasan dengan ibarat. Okey, kemudian ialah kenyataan merangsang. Iklan menggunakan kenyataan merangsang supaya pelanggan berfikir dan tertarik dengan produk. Iklan ini biasanya digunakan untuk memujuk pengguna membeli produk tersebut. Contohnya, sabun basuh kalau kat TV tu kan. Sabun basuh ataupun pelembut pakaian tu. Katanya boleh guna sikit sahaja, boleh guna untuk banyak kali cucian. Kenyataan merangsang maksudnya kalau kita tengok tu, boleh guna sikit tu, jimatlah. So orang akan beli, orang akan dapatkan. Kemudian, gambar pegun. Iklan menggunakan gambar pegun sebagai titik fokus atau tumpuan pada bahagian tertentu produk. Iklan lazimnya dipaparkan dalam media cetak. Okey, ini gambar pegun. Contohnya awak pamerkan dekat kertas awak bentuk apa-apa produk yang awak nak tunjuk. Awak tunjukkan produk awak dari segi bentuk saja. Wow, kata cantiknya. Kena beli ni. Macam tu. Okey, ini ialah kaedah-kaedah membuat pengiklanan. Ada 7. Macam saya kata tadi, awak boleh guna 1, boleh guna 2, boleh guna 3 ataupun awak gabung ke 7-7-nya. Tapi bagaimana awak nak iklankan tu? Bagaimana awak nak promote? Bagaimana awak nak pamerkan awak punya kaedah pengiklanan awak tu? Bila awak dah buat cantik atas kertas. Okay, bila awak dah buat dengan berseninya dekat awak punya lampiran, awak dah draft. Okay, bagaimana awak nak pamerkan? Okay, media pengiklanan. Tadi kaedah pengiklanan, sekarang media pengiklanan. Tujuannya media pengiklanan sebagai medium yang awak gunakan untuk awak salurkan, atau cara atau perantaraan yang digunakan untuk menyampaikan iklan kepada pengguna. Yang pertama, media cetak. Penggunaan iklan secara bercetak seperti surat khabar, majalah, brosur dan katalog. Kemudian ialah media elektronik. Menggunakan lakonan, gambar, perkataan melalui televisyen, radio atau papan digital. Ini contohnya, muka putih, tangan hitam. Itulah contohnya. Kan? Itu yang media elektronik. Kemudian media sosial. Ini yang paling banyak orang guna pakai sekarang. Sebab strategi periklanan ini yang paling banyak berkesan kerana internet membuatkan tugas kita ataupun kegiatan kita pada seharian sangat mudah kerana hanya di hujung jari. Okey. Kemudian faktor pemilihan kaedah pengiklanan. Tadi awak dah ada kaedah, kemudian awak nak buat media pengiklanan. Awak nak pilih media apa yang guna, cetak ke, elektronik ke, media sosial ke. Okey, tetapi sebelum awak confirmkan, sebelum awak putuskan kaedah apa awak nak guna, media apa yang awak nak guna, awak kena titik beratkan dahulu faktor-faktor pemilihan kaedah pengiklanan. Yang pertama, jenis dan sifat produk. Setiap produk yang akan diiklankan perlu sesuai dengan media pengiklanan. Contohnya, produk yang memerlukan tunjuk cara dan khidmat nasihat tentang cara penggunaan dan penjagaan sesuai diiklankan melalui media elektronik atau media sosial yang berunsurkan demonstrasi. Kalau penjagaan kulit, macam mana awak nak guna skincare yang banyak-banyak jual tu kan. Sesuai kita buat guna kaedah demonstrasi.
melalui media elektronik ataupun media sosial. Faktor pemilihan yang seterusnya ialah kos pengiklanan. Pengeluar perlu mengetahui jumlah keseluruhan kos pengiklanan yang dipilih supaya sesuai dengan kemampuan dan saiz operasi. Contohnya, kalau awak hanya buka stall tepi jalan jual burger, takkanlah awak nak buat kos pengiklanan awak menggunakan media elektronik yang guna TV tu. Mungkin memadai dengan awak gunakan media cetak. Awak buat iklan atas kertas, awak lampirkan, awak buat flyers, awak promote sesuai dengan bajet yang ada. Kemudian luas pasaran. Luas pasaran, sesuatu produk akan mempengaruhi jenis media yang akan dipilih. Contohnya, kalau awak ni memang ahli perniagaan seluruh Malaysia ataupun international, berbaloi kalau awak buat iklan yang menggunakan media elektronik, awak boleh pamerkan seluruh dunia atau seluruh negara. Tapi kalau awak hanya menjual di kawasan Subang Jaya ataupun di dalam Samestari sendiri, dalam koperasi sendiri, cukup dengan mengadakan flyers. Ataupun mungkin sebelum awak balik asrama, awak dah bagi tahu Instagram. Pelajar-pelajar Sambes, saya yang gini-gini, aku mau nak jual burger, aku mau akan jual sabun, nanti dapatkan dekat saya. Macam tu. Faham ya? Kemudian sasaran pengguna. Pengeluar perlu memastikan media pengiklanan yang betul untuk menyampaikan maklumat kepada kumpulan sasarannya. Contohnya, alat solek dan pakaian wanita sesuai diiklankan di media sosial dan media cetak seperti majalah wanita. Manakala barangan yang berkaitan dengan sukan sesuai diiklankan melalui media sosial dan media cetak seperti majalah sukan. Barangan permainan yang disasarkan kepada kanak-kanak pula sesuai diiklankan di media sosial dan media elektronik seperti televisyen supaya semua orang tengok. Kenapa televisyen? Kalau untuk kanak-kanak, confirm lah mak ayah yang akan beli, confirm lah penjaga yang akan beli. Jadi bila kat televisyen semua orang tengok. Saiz perniagaan. Pengeluar yang mempunyai perniagaan yang bersaiz besar mampu memilih media pengiklanan yang lebih mahal seperti media elektronik, iaitu televisyen dan juga papan digital berbanding dengan perniagaan yang bersaiz kecil. Setakat ni awak faham ke? Kita ulang balik. Sepatutnya pada hari ini kamu akan dapat tiga objektif. Yang pertama, awak dapat nyatakan maksud pemasaran. Apa itu maksud pemasaran? Aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Tapi mengikut filikotel pula melibatkan aktiviti sosial dan pengurusan. Kemudian awak boleh menerangkan peranan dan kebentuk dalam pemasaran. Peranan dan kebentuk dalam pemasaran tadi ada tiga. Yang pertama, keperluan dan kehendak pengguna. Yang kedua, sebagai saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Dan yang terakhir, sebagai pengukuhan penjenamaan sesuatu produk. Dan seterusnya, objektif seterusnya ialah kamu boleh mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Kaedah reka bentuk pengiklanan ada 7. Apa tadi? Perbandingan. Lagi apa lagi? Banyak tadi. Kenyataan merangsang, gambar pegun, penyampaian fakta, pelbagai, ada 7. Kemudian media pengiklanan ada 3. Media pengiklanan, media cetak, media elektronik, media sosial. Kemudian daripada ada pemilihan kaedah dan juga media pengiklanan, kamu perlu sesuaikan dengan beberapa faktor pemilihan media pengiklanan. Ada 5 faktor. Yang pertama, sasaran pengguna, kemudian saiz perniagaan, kemudian luas perniagaan, lagi apa lagi? Apa lagi? Saya pun lupa. Jenis dan sifat produk dan juga kos pengiklanan. Kita akan sambung lagi untuk topik seterusnya. Kerana topik seterusnya kita akan jalankan amali. Jadi ini teori yang asas yang perlu kamu faham setakat ini. Itu saja. Assalamualaikum.